Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1, bab 7, ketaksamaan linear. Subtopik adalah 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran. Subtopik 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Subtopik yang pertama adalah membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian dan sebaliknya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang ketiga, menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Bagaimanakah anda membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan sebaliknya? Kita lihat contoh 5. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing undi di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing undi kurang daripada 42 hari. Jadi, dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L cm. Ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Penyelesaian di sini, kalau T dikatakan kurang daripada 42 hari. Jadi maksudnya kamu letak kurang daripada T kurang daripada 42. Jadi kamu tulis di sini. Kalau B, dia kata sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya mesti ada sama dengan. Jadi maksudnya dia lebih. Maksudnya L lebih besar daripada dan sama dengan 32. C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kg. Jisim kek X kg yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Jadi, Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menerima 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P dalam RM yang perlu diperolehi Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi RM240 sebulan. Kalau sini kita boleh lihat dia kata jisim tidak lebih daripada 2 kg. Jadi maksud dia tidak lebih. Tidak lebih daripada atau sama dengan 2/10 dengan sama rata. Jadi 2/10. Kalau D ni dia akan kata melebihi. Perkataan dia melebihi. Jadi 3/100, 3% tu P melebihi lebih daripada 240. Di sini kefahaman tersimbol. Kalau tanda seperti ini, sekurang-kurangnya atau tidak kurang daripada ataupun minimum. Ini kata-kata hint lah. Kalau simbol macam ini, kurang daripada, ini lebih daripada, ini kurang daripada, selebih-lebihnya, tidak lebih daripada maksimum. Ini adalah hint perkataan dalam ayat. Contoh 6. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. H lebih besar atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam sentimeter yang dibenarkan menaiki roller coaster. B, T lebih kurang daripada T adalah kurang daripada negatif 5 dengan keadaan T ialah suhu dalam Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. N lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam RM bagi Encik Siva. Penyelesaiannya, yang ini kena tukar dalam simbol ini dalam perkataan, semuanya dalam perkataan. Jadi, A, tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110 cm. B, suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang daripada negatif 5 Celsius. Gaji bulanan bagi Encik Siva lebih daripada 4,600 ribu. Sambungan lagi, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear? Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah dengan yang kuasanya satu dengan suatu nombor. Misalnya, ketaksamaan algebra seperti 3x
kurang daripada 7. Jadi kuasanya tetap 1. Okey, X kuasa 1. Y tolak 4 lebih daripada 5 tambah 2Y. Okay, walaupun di kiri kanan ada Y, tapi tetap dia 1 pun boleh ubah. Dan dia punya nilai kuasa tetap juga 1. Jadi, dikenali sebagai ketaksamaan linear dalam 1 pun boleh ubah. Okay. Menyelesaikan kesamaan linear dalam X adalah mencari nilai-nilai X yang memuaskan ketaksamaan itu. Pengolahan untuk menyelesaikan ketaksamaan linear adalah serupa dengan pengolahan untuk menyelesaikan persamaan linear. Namun, kita perlu mempertimbangkan arah simbol ketaksamaan semasa menyelesaikan ketaksamaan linear. Okay. Kita boleh lihat contoh di sini. Okay. Di sini kita perlu selesaikan. Perlu ada pengiraan. Okay. Contoh soalan ada 4 soalan. X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okay. Lepas tu B, 7X lebih daripada atau sama dengan 28. C, negatif X per 3 kurang daripada 9. D, 7 tolak 4X lebih daripada 15. Kita akan belajar macam mana cara untuk selesaikan. Okay, di sini ada penyelesaiannya. Okay, kita melihat satu persatu. Okay, X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. X tolak 2. Okay, dilihat di sini, kalau kamu nak hapuskan negatif 2, jadi kamu timbulkan tambah 2, positif 2, kiri dan kanan. Okay, mesti sama Kalau di sini ada positif 2, sini pun positif 2. Jadi, dapat hapuskan negatif 2 tambah 2 adalah jadi sifar. Jadi, tinggal X. Okay, X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2, jadilah 8. Contoh. Okay, D, 7X lebih daripada atau sama dengan 28. Jadi, kalau kita nak mansuhkan 7, jadi kita bahagikan 7. Okay, kedua-duanya sekali. Jadi, 7 bagi 7, 1 kan? Jadi, tinggal X. 28 bagi 7 adalah 4. Jadi, simbolnya tetap sama. Tiada perubahan. Okay, C, negatif X per 3 kurang daripada 9. Jadi, negatif X per 3 darab. Okay, kalau kita nak bunuh 3, jadi kita letakkan negatif 3. Okay, sebab di sini positif. Jadi, kita kena bunuh jadi negatif. Jadi, bila negatif, dia akan timbul simbol yang berubah. Okay, dia akan jadi lebih. Tadi kan kurang, sekarang jadi lebih. Sebab kita meletakkan negatif. Tengok sini. Harapkan kedua-dua sebelah ketaksamaan dengan negatif dan songsangkan simbol. Jadi, songsangkan. Jadi, akan jawapan dia X. Jadi, X lebih besar daripada negatif 27. D, 7 tolak 4X lebih daripada 15. Jadi, kita nak bunuh 7. Jadi, letak tolak 7. Tolak 7 sini. Okay, jadi, 7 tolak 7 kosong kan? So, tinggal negatif 4X lebih daripada 8. Okey, sekarang kita nak bunuh pula negatif 4. Ingat, kalau kita timbulkan negatif, jadi akan jadi songsangkan simbol. Okey, simbol dia terbalikkan. Dia akan jadi X kurang daripada negatif 2. Boleh faham? Okey, penyelesaian masalah. Dalam satu komponen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku dengan harga RM12.50 setiap buku. Gani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Okay. Penyelesaiannya, memahami masalah, harga sebuah buku ialah RM12.50. Gani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku. Hitung bilangan maksimum buku yang dibeli. Maksudnya bilangan jumlah buku itu berapa Okay. Perancangnya, tulis kesamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk mewakili situasi tersebut. Selesaikan ketaksamaan itu dan taksirkan penyelesaiannya. Okay, jadi kita laksanakan. Katakan N ialah bilangan buku. Kita letak je lah N sebab kita tahu berapa biji dia beli. Okay. Jadi jumlah pembelanjaan ialah RM12.5 tu tukar jadi N. Okay, 12.5 N. Jadi 12.5 N kurang daripada atau sama dengan 80. Okey, RM80. Jadi 12.5 N kita nak bunuh, kita nak masukkan 12.5 tu, jadi kita bahagikan kedua-duanya kiri dan kanan 12.5. Jadi jawapan N kita adalah kurang daripada 6 kurang daripada atau sama dengan 6.4. Jadi di sini kita boleh lukis dalam bentuk garis nombor. Okay, jadi maksud dia kalau kurang daripada dia ke kiri. Jadi
tandakan hitam sebab dia masuk. Okey, 6.4 tu masuk. Jadi bilangan buku tu mungkin 4 biji, 5 biji, 6 biji, tak sampai setengah lah. Okey. Jadi, oleh itu bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani ialah 6 buah. Okey, anggaran dia 6 buah lah. Okey. Yang ini kita buat semakan, betul tak? Okey, jadi kita buat kira. Contoh M itu 6 biji, 6 buah buku. 12/5 N kita darab dengan 6 tu tadi. Jadi 12/5 darab 6 menghasilkan 75. Jadi masih kurang daripada RM80 pembayarannya. Okey. Kalau kita lebih, contoh kita 7, 8, 9 sini. Okey, apa jadi kalau kita letak 7, kalau kita beli 7 biji buku, 7 buah buku. Jadi RM12.5 darab dengan 7, okey, dia akan jadi RM87.50. Sekarang dia dah lebih daripada RM80. Jadi tak boleh lebih daripada 6 buah. Jadi betul lah kan? Jadi bilangan maksimum buku yang dibeli ialah 6 buah buku adalah betul. Jadi dia Gani tu hanya mampu beli 6 buah buku sahaja untuk cukup duit dia sebanyak RM80. Okey, bagaimanakah anda menyelesaikan ketasamaan linear serentak? Okey, kalau serentak, biasalah kan, macam kita buat 7.1, serentak dia pun 2 linear kan. Jadi, di sini pun ada 2 linear. Jadi, linear pertama kita 2x tambah 5 kurang daripada 11. Dan satu lagi pasangannya 3x tolak 10 kurang daripada 5. Jadi, kena selesaikan satu persatu. Okey. Jadi kita kira, jadi 2x tambah 5 kurang daripada 11, tinggal 2x, 11 tolak 5, pergi sebelah. Jadi 2x kurang daripada 6, x kurang daripada 3. Okay, satu lagi, 3x tolak 10 kurang daripada 5, 3x kurang daripada 5, 10 alih kepada jadi positif 10. Jadi 3x kurang daripada 15, x jadi kurang daripada 5. Jadi kena lukis begini. Kena lukis. Okay, 3 dengan 5. So, yang ini titik dia. Tak boleh di titik hitam sebab dia tak ada sama dengan yang bawah tu. Okey. Kamu bulatkan, lepas tu garis ke kiri, x kurang daripada 3. Satu lagi, kurang kepada 5. Okey. Jadi kita akan kira yang bahagian sepunya. Yang itu yang terkena sahaja. Jadi kita gariskan. Okey. Ini bahagian yang sepunya kita hitamkan. Okey. Lorikkan. Jadi di bahagian sini, siapa yang terkena? Maksud dia x kurang daripada 3. Jadi jawapan ini, x perlu memuaskan x kurang 3 dan x kurang 5. Kita mencari bahagian sepunyanya bagi kedua penyelesaian. Jadi penyelesaiannya ialah x kurang daripada 3. Kenapa tak x kurang daripada 5? Sebab tak kena. Okey, bahagian ni tak kena. Dia kena pada bahagian x kurang daripada 3. Okey, boleh faham? Kita kena pilih memang satu jawapan yang betul. Okey. Soalan B. 8x tambah 5 lebih besar atau sama dengan 5x tolak 13. Dan pasangannya 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Okay, kita kena buat dua-dua Okay, jadi 8x tambah 5 okay, kurang daripada lebih daripada atau sama dengan 5x tolak 13. Okay. Di sini tinggal 8x. Kita pindahkan 5 tadi tolak jadi negatif 13 tolak 5 akan jadi 18. Okay, negatif 18. Jadi 8x ini tolak dengan 5x akan menjadi 3x ini. Okey. Lebih daripada atau sama dengan negatif 18. Lepas tu kamu bahagi dengan 3. Jadi x lebih besar atau sama dengan negatif 6. Okey. Yang ini pula. 3x tolak 4. Lebih daripada 9x tambah 20. 3x tinggal. Yang ini masih sama. Lebih besar. 9x. Jadi 4 ini pindah ke sini kan jadi tambah. Jadi 24. Jadi negatif 6 ini hasilnya daripada 3x tolak 9x. Pergi ke kiri akan jadi negatif 6x. Lebih besar daripada 24. Jadi x bila dibahagi dengan negatif 6. Dia akan tukar simbol sebab dia bahagi negatif kan. Cikgu dah cakap tadi. Bila kita bahagi negatif simbolnya akan berubah. Jadi x kurang daripada negatif 4. Jadi bila kita buat macam ini. Kita akan nampak bahagian lorik yang terkena. Okay. Contohnya negatif 6 sebelah kiri. Negatif 4 depan sikit. Okay. Sebelah kanan. Sebab negatif 4 lebih besar daripada negatif 6. Jadi kamu tanda pergi ke kanan. Okay, ini kurang pergi ke kiri. Okay, lepas tu kamu akan jumpa satu garis lurus ni di antara negatif 6 dengan 4. Yang mana kena. Jadi langsung tengok kamu di sini bahagian sepunya dia sama. Balance. Okay, balance kan? Jadi kalau balance penyelesaiannya adalah x letak di tengah. Okay, x letak di tengah. Jadi kita akan terbalikkan yang ini tadi ke depan. Nombor ke depan. Negatif 6
kurang daripada atau sama dengan X dan kurang daripada negatif 4. Maksudnya nombor itu mesti lingkungan dalam negatif 6, negatif 5, negatif 4 tak masuk. Jadi negatif 6, negatif 5 sahaja. Okey, boleh faham? Negatif 4 itu tidak masuk sebab dia tak ada sama dengan. Okey, itu saja penerangan cikgu pada hari ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.